bagaimana cuti seminggu? Bagaimana cuti seminggu anda? Bagaimana percutian anda di rumah? Okey, cikgu. Okey je. Okey. Okey, ada buat ulang kaji ke di rumah? Ada buat ulang kaji ke di rumah cuti seminggu ni? Ada tak? Ada cikgu sikit-sikit. Sikit-sikit. Oh, sekarang mana boleh sikit-sikit, kena banyak-banyak. Tak boleh sikit-sikit. Okey, sebelum saya lupa lah, sepatutnya mungkin saya terlepas pandang, sepatutnya cuti seminggu ni saya lupa nak beritahu kamu, sepatutnya kalau sesiapa yang ingin menghantar karangan ke ataupun apa-apa bahan yang kamu rasa kamu nak buat latihan, kamu boleh hantar saya boleh tanda lah. Saya terlupa nak beritahu kamu. Okey, mulai sekarang ya, ingat. Kalau boleh, kalau apa mana-mana, kalau kamu rasa kamu nak buat latihan ataupun kamu ambil bahan daripada sekolah lain ke ataupun bahan dalam buku modul ke ataupun buku kerja ke, kamu buat, kemudian kamu boleh send dalam bentuk PDF lah. Jadi saya boleh tanda kemudian saya terus send semula kepada kamu. Okey, yang lain-lain ya. Boleh sekarang saya diberitahu petang ni ada mesyuarat unit peperiksaan dan kemungkinan besar memang betul kita akan buat uji periksa pertengahan secara online. Jadi benda ni memang akan berlaku lah. Jadi sebab tu saya kata mulai sekarang kamu dah perlu bersedia. Okey, jadi mana-mana yang kamu rasa tak boleh faham ataupun kamu rasa tak boleh nak cope up dan sebagainya, maknanya kamu dah mula bertanya dengan cikgu-cikgu lah. Bukan cikgu BR ataupun kamu tanya cikgu-cikgu mat ke fizik ke kimia ke, kerana dia melibatkan markah, ini melibatkan TOV kamu lah. Okey, jadinya make sure kamu dah bersedia lah. Memang dah buat ulang kaji dan sebagainya. Okey, untuk hari ini, kita akan buat ulang kaji. Okey, mulai minggu ni saya akan kerap membuat karangan, sama ada karangan rangsangan ataupun karangan umum. Okey, karangan serangan ataupun karangan umum. Okey, untuk hari ini kita akan buat karangan format karangan rangsangan bahagian A, iaitu karangan email. Okey, karangan email. Okey, kalau buku kerja, boleh tak kamu buka muka surat 6? Buku kerja A, muka surat 6. Muka surat 6. Okey, muka surat 6 tu. Okey, sambil kamu membuka, tolong tulis tarikh hari ini ya. Di atas kali itu yang tema 5 tu, pendidikan untuk semua, tulis tarikh hari ini, itu 20 hari bulan 9, hari ini hari Isnin. Kemudian tulis tajuk karangan rangsangan. Tajuk karangan rangsangan. Kemudiannya format email. Biasanya tajuk di atas tu, karangan rangsangan, format email. Okey, Amir. Bagaimana AJ email Amir? Amir Hakimi, macam mana AJ email? Lepas tu yang tolak tu betul mail. Okey, E-M-E-L. Okey, E sempang ataupun E sempang email. Okey, jadi itu adalah merupakan ejaan email. Sebab kalau contoh sama juga E, book ya, E sempang book. Buku apa? E sempang penyagaan, E sempang ekonomi. Okey, kerana E adalah merupakan dikira satu perkhidmatan dan dia perlu diasingkan berdasarkan kata nama lah. Okey, dah sedia dah? Ya, kalau dah sedia, saya sebenarnya ada contoh
contoh ataupun nota yang diberi ataupun yang dibuat oleh Balqis hari tu email daripada Cikgu J tu, ingat lagi ke? Ingat lagi tak? Ingat Igo. Ingat? Okey. Apa Adelina? Okey, dalam email perlu ada apa? Kena delete. Dalam email ada apa? Ada yang daripada, kepada dengan perkara dia. Okey, ada daripada kepada. Okey, itu antaranya lah. Okey, okey saya share. Yang lain ni tengok ya. Okey, ini merupakan format email ya. Jadi ini sebenarnya ingat setiap kali untuk karangan rasangan ataupun karangan yang berformat tu tolong pastikan format dia kamu tahu, kamu hadam, kamu makan. Maknanya kamu kena totally ingat bagaimana cara cara nak membuat bentuk email ke ataupun dalam bentuk pidato ke ataupun dalam surat kiriman rasmi tak rasmi. Mungkin besok kita akan belajar surat kiriman surat kiriman rasmi ya. Jadi minggu ni kemungkinan selepas ni minggu ni ataupun minggu yang akan datang saya akan lebih buat karangan yang berformat, contohnya pidato, wawancara, dialog, email, resume dan sebagainya lah. Okey, jadi ini kamu kena take note lah kerana ini melibatkan format. Jadi kalau format lebih kepada yang perlu kamu kamu tahu sebelum kamu nak buat, kamu kena tahu bagaimana, apakah format-format, apakah perkara yang perlu ada dalam format email ataupun resume ataupun sebagainya lah. Okey, untuk email, kita buat ulang kaji ya. Kalau siapa yang nak menulis isi-isi penting atau kamu salin, kamu boleh take note ataupun kamu boleh salin di muka surat 6 tu ya. Kamu boleh tulis di muka surat 6 tu, iaitu format dia. Kamu boleh tulis lah. Iaitu yang mula-mula sekali atas tu ialah tu ialah daripada. Okey. Ini adalah daripada. Ya. Okey, permulaannya okey, ini ya. Ialah daripada, kemudiannya ialah kepada, subjek ataupun tajuk ataupun perkara. Okey, kemudiannya alu, okey, lebih kepada kata alu-aluan ya. Kemudiannya alu-aluan, jadi sebelah sini. Kemudiannya seterusnya isi is ni is, okey, isi pertama, isi kedua dan akhir sekali ialah penutup. Okey, di sini diberikan isi hanya 2 sahaja. Okey, kalau kamu nak masuk isi ketiga boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Okey, boleh. Maksudnya kalau kamu masuk isi yang ketiga plus ya. Di sini kalau kamu masuk isi yang ketiga plus ketiga. Okay, kalau isi ketiga bermaksud jumlah patah perkataan isi yang pertama, yang kedua ni dikurangkanlah. Maksud kalau kamu nak masukkan isi yang ketiga ya. Jadi ini kalau kamu nak masuk isi 2 isi boleh, 3 isi pun boleh. Tapi jumlah perkataan saja yang berbeza. Okey, kalau 200 patah perkataan, kalau isi dia lebih kurang kalau 2 isi kemungkinan besar lebih kurang 100 tak maaf. Dia lebih kurang 50. Okey, jadinya kalau untuk yang isi ketiga juga 50. Okey, 50 adalah lebih kurang dah 100 setengah, maknanya daripada kepada, kemudian dia lebih kepada penutup dengan penutup dengan pendahuluan ini kita akan ambil lebih kurang 20 ataupun 30 ataupun 25 dan sebagainya. Okey. Okey, ini maknanya kamu kena kira patah perkataan, bahagikan dengan 3 atau bahagikan dengan 2.
Okey, ini adalah perkara yang perlu kamu titik beratkan. Pertama sekali, jumlah patah perkataan kamu kena kira. Setiap kali karangan patah perkataan sangat penting. Kena kira. Kalau kamu tak kira, jadi ni dalam peperiksaan dia akan dikira, dia akan tolak jumlah patah perkataan tu. Okey, di bawah dia, okey di sini, okey kamu boleh masukkan contoh yang di sini ataupun di muka surat 6 tu. Ya. Kamu boleh masukkan daripada dia punya format dia di muka surat 6 buku kerja. Ya, kamu tuliskan situ format dia, iaitu bermula dengan daripada, kepada, atau kemudian yang perkara tu dia merupakan subjek ataupun tajuk ataupun perkara. Okey. Kemudiannya apa khabar sahabatku, itu adalah kata. Apa khabar sahabatku? Semoga sihat, saudara sihat. Okey, itu adalah kata-kata aluan. Okey, kemudiannya sejak negara kita menghadapi pandemik itu ada lebih kepada sejak negara kita menghadapi pandemik itu apa benda tu saya panggil? Itu lebih kepada pendahuluan ya. Okey, seterusnya di bawah tu dia memberi banyak kelebihan pendidikan maya ini, antaranya okey ini yang diberikan isi-isi lah. Okey, di situ dia beri 3 isi. Isi yang pertama, menyampaikan ilmu pengetahuan lebih cepat dan mudah, boleh menjimatkan kos. Yang ketiga, memanfaatkan pengguna e-book dan sebagainya. Okey, yang di bawah sekali itu saya berharap itu adalah merupakan penutup. Okey, cuma boleh tak kamu tambahkan sikit lagi di bawah tu? Okey, lepas ni kamu kena tambahkan di bawah itu mesti ada sekian, terima kasih, betul? Okey, kamu tulis itu. Sekian, terima kasih. Kemudian ni di bawah tu apa? Bawah sekali tu apa? Ini. Nama kita. Tak dengar? Baik. Terleh tadi sekejap. Okey, di sini ya. Okey, ini yang di sini. Okey, ini yang tak ada dalam buku tu lah. Jadi kamu tambahkan sekian, terima kasih. Bawah tu adalah siapa? Bawah ni Johan ni siapa dalam email ni? Yang hantar. Yang menghantar, ya, yang menghantar. Menghantar tu maksud di bawah tu kamu tulis nama kamu lah. Okey. Sekarang ni contoh ya. Contoh yang diberi kepada email daripada, maknanya daripada kepada. Daripada ni merupakan email kamu. Okey, seorang Husna. Boleh bagi saya email kamu? Husna. Ya, Husna? cikgu. Ya, Okey, beri. Okey, beri nama email kamu. Husna Azizi Aha. @gmail.com. Okey, Husna. Okey, untuk yang pertama daripada, okey, yang pertama ialah email Husna ya. Husna, balik semula Husna. Husna Azizi @gmail.com. Okey, Husna Azizi, alias lah dulu, alias gmail.com. Okey, ni sini. Ini merupakan email Husna ya. Okey, Husna nak hantar pada siapa?
Saya nak hantar dekat cikgu lah. Okey, kalau saya punya email saya. Okey, Faiza. Faiza. Elias gmail.com. Okey, jadi ini Husna nak hantar pada saya. Okey. Okey, kemudiannya perkara apa yang Husna nak hantar pada saya? Husna. Husna. Apa-apa Apa dia? je cikgu. Apa-apa lah, tak kisah. Okey, kita hantar Lawatan cikgu, lawatan. tak dengar? Buat lawatan. Lawatan. Okey, lawatan. Kamu lawatan. Okey, lawatan kat mana ni? Kamu nak lebih pada apa? Lawatan apa? Kena bagi satu dia punya perkara dia. Apa dia? Mesti ada tema, mesti ada tugasan dan mesti ada tema dia. Lawatan sambil belajar boleh ke cikgu? Lawatan sambil belajar. Dia punya tugasan dia tak ada. Tugasan Tugasan dia apa? Penerangan lawatan. Tugasan dia apa? Tugasan dia tahu tak? Tugasan dia maksudnya apa? Okey, tugasan ni lebih pada kebaikan, kelebihan. Itu maksudnya namanya tugasan lah. Kepentingan, kelemahan. Okey, saya bagi satu tajuk lah. Okey, kelemahan pembelajaran PDPR ataupun masalah PDPR di rumah. Okey, itu merupakan tugasan dan juga tema. Okey. Untuk subjek ini, sebelum kamu nak menyatakan apa itu tema dia dan apa itu tugasannya, okey, jadinya kamu nak buat email, kalaupun kamu nak buat karangan rangsangan, kena pasti tema dia apa, perkara dia apa. Okey? Okey, kalau tajuk yang saya beri, okey, tema dia apa? Kalau saya beri tadi, saya ulang bismillah, saya punya subjek iaitu masalah pembelajaran PDPR. Masalah pembelajaran PDPR. Okey. Tema dia apa? Pembelajaran PDPR ya, Ibu? Oh ya, pembelajaran PDPR. Itu adalah tema dia. Okey, dia punya tugasan dia? Masalah. Okey, itu cara dia. Okey, dalam email kamu juga kena pasti mana dia tugasan, mana dia tema dia. Okey, setakat ni boleh faham? Okey, boleh ya? Okey, sekarang ni lepas habis kamu faham mana dia tema, mana tugasan. Okey, sekarang kita masuk kata alu-aluan lah. Kata alu-aluan ni lebih banyak. Assalamualaikum ke, selamat sejahtera ke, atau kemudiannya sihat ke, itu adalah merupakan kata sapaan, lebih pada pembuka bicara lah. Apa khabar, kemudiannya dah makan. Okey, itu merupakan antara perkara ataupun kata-kata aluan ataupun kata-kata sapaan ataupun pembuka bicara yang boleh kamu masukkan dalam email kamu. Okey, seterusnya. Okay, seterusnya untuk isi pertama, saya ulang semula isi pertama, isi kedua ini bergantung. Kalau kamu nak buat dua isi terserah, ataupun yang pertama kamu plus isi ketiga. Okey, isi pertama, isi kedua dan isi ketiga. Kalau kamu rasa kamu gunakan isi yang pertama, kamu nak masukkan dua isi sahaja, ini maksudnya isi kedua kita panggil minimum. Yang kalau ada tiga isi kita panggil maksimum. Isi untuk email ataupun untuk karangan rangsangan maksimum 3, minimum 2. Maksimum 3, minimum 2. Okey, setakat ni boleh faham? Okey, boleh ya? Okey, seterusnya yang bawah sekali penutup ini lebih kepada penerangan, lebih kepada supaya kamu nak membalas ataupun cara kamu nak menjawab ataupun kamu dah menjawab soalan yang diberi ke. Okey, itu merupakan penutup. Semoga penerangan yang diberi oleh yang saya berikan memberi manfaat kepada pihak kepada kawan kamu lah. Okey, itu adalah penutup dia. Dan penutup dia, ingat penutup mesti ada
nama sekian, terima kasih dan bawah ni adalah nama kamu. Okey, setakat ni boleh faham ya? Okey, sekarang ni cuba balik semula muka surat. Kamu lihat muka surat 6 ya, buku kerja tu, muka surat 6. Okey, muka surat 6 tu, okey, yang atas sekali tu, okey, boleh seorang baca tak? Practice 4 mulus tu. Boleh seorang baca tak? Pendahuluan je cikgu. Yang bermula daripada Johan tu. Atas sekali tu. Baca email di bawah ini berkaitan dengan kelebihan. Baca tu atas sekali tu. Oh, saya baca cikgu. Okey. Baca email di bawah yang berkaitan dengan kelebihan pendidikan maya kepada murid. Anda dikehendaki membalas email tersebut. Tulis email anda itu selengkapnya. Panjang email anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Okey. Fazana, dia nak apa Fazana? Fazana. Dia nak kelebihan pendidikan maya. Okey, itu apa? Kelebihan. Okey, sebenarnya dia nak apa? Kelebihan. Kelebihan pendidikan maya tu itu adalah apa? Kelebihan tu itu apa? Itu adalah Kelebihan tu is the itu adalah tugasan. Dan Okey. tema is pendidikan maya. Ya, betul. Okey, tema ialah pendidikan maya, tugasan ialah kelebihan. Okey, kamu dikenaki membalas Apa cikgu? Ni kamu dikenaki membalas email kawan kamu. Okey. Yes. Berdasarkan soalan yang diberi. Okey, email ni datang daripada mana? Datang daripada siapa? Datang daripada mana pula? Johan. Okey, Johan ni bagi ya. Johan 2021 alias@gmail.com. Okey, kepada siapa? Saya. Okey, kamu tulis email kamu di situ. Okey, yang lain-lain ya, tulis juga email kamu tu kepada, kamu tulis email kamu masing-masing. Johan 2021 alias@gmail.com kepada, okey, yang lain tu semuanya tulis email kamu di ruangan yang kosong tu. Okey, seterusnya di bawah adalah perkara. Okey, perkara manfaat. Kamu tulis manfaat tu adalah tugasan. Pendidikan maya adalah tema. Okay, tolong tuliskan. Manfaat ialah tugasan. Pendidikan maya ialah tema. Okey, Kamal, boleh baca bawahnya Akmal. Kamal, baca yang di bawah. Apa khabar sahabatku? Apa khabar sahabatku? Semoga saudara sihat selalu. Sejak negara kita menghadapi pandemik COVID-19, pendidikan maya menjadi salah satu alternatif dalam sistem pendidikan di sekolah dan juga di institusi pengajian tinggi supaya murid-murid tidak ketinggalan dalam pelajaran. Banyak kelebihan pendidikan maya ini, antaranya menyampaikan ilmu pengetahuan lebih cepat dan mudah, boleh menjimatkan kos, memanfaatkan penggunaan e-buku. Saya berharap saudara dapat membalas email ini dengan menerangkan fakta-fakta di atas. Sekian, terima kasih. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Akmal. Kamal. Okey, di sini yang ni yang Johan memberi beberapa alternatif ataupun memberi tiga isi penting. Okey, di sini kamu dikenaki membalas email dan memberi penerangan selengkapnya berdasarkan isi yang diberikan, yang tertera di atas. Okey, kalaulah kamu beri isi yang selain daripada yang dinyatakan, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Azril, boleh atau tidak?
kamu menerangkan selain daripada isi yang tercatat ataupun yang diberi oleh Johan. Boleh atau tidak? Tak boleh. Azril, mana saya tanya Azril. 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 Tidur ke? Makan ke? Pergi tandas ke? Azril? Hilang dah. Okey. Sebab apa tak boleh? Sebab kita balas email. Ya, kita balas email orang tu. Jadi mana boleh kita suka hati kita mencari idea ataupun isi yang lain. Jadi sebab tu kamu dalam peperiksaan, kamu dikenaki kalau dalam email yang diberi oleh kawan kamu tu ialah lebih kepada fakta dia, kamu gunakan fakta yang diberi berdasarkan soalan itu dan jangan kamu ambil fakta yang lain dikira salah. Jadi kalau kira salah bermaksud kalau kamu bagi 2 isi, 1 isi salah jadi tinggal 1 isi. Jadi 1 isi sangat-sangat bahaya untuk kamu dapat memastikan kamu dapat markah yang tinggi pun tak boleh. Jadi sebab tu saya lebih suka kamu bagi 3 isi. 3 isi sekurang-kurangnya kalau 1 salah, isi yang seterusnya dia boleh top up untuk isi yang seterusnya lah. Okey, sebab tu kalau boleh bagi 3 isi. Yang isi yang ketiga tu untuk memastikan kamu tidak ada salah dari segi penggunaan isi kamu lah. Okey. Okey, seterusnya yang di bawah ni. Seorang boleh baca tak? Cara nak menjawab di bawah tu adalah menjawab itu Johan, kamu menjawab email Johan tu. Okey, seorang boleh baca? Boleh seorang baca tak? Boleh seorang baca? Cikgu ni pendahuluan ni cikgu. Pendahuluan. Yang di bawah tu yang Okey. daripada Firdaus kepada johan2021@gmail.com. Okey. Perkara pendengaran. Okey, Firdaus. Okey, saya nak kamu masukkan sebutkan email lengkap kamu. Okey. Firdaus Rosdi@gmail.com kepada johan2021@gmail.com. Perkara penerangan tentang manfaat pendidikan maya. Okey. Pendahuluan, selamat sejahtera sahabatku. Saya di sini baik-baik. Okey. Selamat sejahtera sahabatku. Saya di sini baik-baik saja. Itu kita panggil apa? Kata laluan. Ya, betul, kata-kata laluan. Okey, kemudiannya sambung. Semoga saudara pun sama. Pendidikan maya dapat disimpulkan sebagai sistem pembelajaran yang melepasi sempadan bilik kuliah atau sekolah. Okey, stop. Okey, itu kita panggil apa tu? Pendidikan maya dapat disimpulkan sebagai sistem pembelajaran yang melepasi sempadan bilik kuliah atau sekolah. Itu lebih kepada maknanya kamu Adam. Ya, cikgu. Okey. Selepas kata-kata aluan di bawah tu pendidikan maya dapat disimpulkan, itu kita panggil apa? Tema ke? Okey, itu lebih pada bukan tema. Yalah, memang itulah tema lah. Maknanya kamu ceritakan apa itu pendidikan maya. Okey? Apa itu pendidikan, maknanya kamu ceritakan tema dalam sesuatu email tersebut lah. Okey, satu tajuk yang perlu kamu terangkan apa itu. Kalau dia kata masalah pendidikan PDPR. Okey, itu maksudnya maknanya kamu sebutkan pendidikan PDPR merupakan permulaan perkataan, permulaan ayat untuk pendahuluan kamu.
Okey, maknanya kamu ceritakan apa itu tema dalam email kamu. Okey, seterusnya Firdaus. Okey, pendidikan maya akan memaksimumkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang telah diperluas menerusi pembelajaran sekolah bestari, universiti terbuka, pembelajaran sepanjang hayat dan yang terkini Google Classroom. Bacalah habis. Okey. Isi pertama. Okey, isi pertama. Pendidikan maya sebagai wahana penyampaian ilmu, pengetahuan dengan cepat dan mudah kepada murid. Hanya dengan menggunakan peranti telekomunikasi dan internet, seseorang itu boleh menjelajah ilmu pengetahuan ke seluruh pelosok negara menerusi pendidikan maya. Okey, Yang kedua. jap. Sekejap. Okey. Okey, untuk isi yang pertama tu, dia punya format ni bagaimana? Mula-mula kamu sebut apa perlu kamu nyatakan dalam isi yang pertama tu? Huraikan. Okey, hurai. Lepas hurai? Hurai, contoh. Contoh huraian. Okey, contoh hurai di akhir sekali ialah Kesan. ya, kesan 3 ya. Okey, untuk isi bahan rangsangan kamu hanya tulis isi yang pertama hurai, yang pertama isi, hurai. Lepas kamu masukkan isi, hurai, kemudian kamu bagi contoh, akhirnya kamu bagi kesan dia. Maknanya kamu bagi yang simple saja. Okey? Untuk karangan rangsangan yang penting kamu kena nyatakan isi dia dulu. Lepas isi dia melibatkan huraian isi. Lepas huraian isi kamu nyatakan contoh dia. Contoh dia sekali kap dari segi huraian tu kamu terus masuk dia punya contoh dia. Okey, lepas masuk contoh tu baru kamu masuk kesan dia. Okey, seterusnya isi yang kedua. Okey, isi yang kedua. Seterusnya, pendidikan maya dapat menjimatkan pelbagai kos kehidupan seperti penginapan dan perbelanjaan pengangkutan kerana pendidikan maya boleh dilakukan di rumah. Sebagai contoh, Di rumah. Firdaus, kan ada noktah tu Firdaus, di rumah. Okey, di rumah. Ha. Sebagai contohnya, guru pakar dari sekolah yang berlainan boleh menggunakan kemudahan telesidang yang menggabungkan audio, video dan grafik tanpa melibatkan kos yang tinggi. Ya, tanpa melibatkan kos yang tinggi. Okey, ini dia merupakan isi yang kedua. Okey, isi yang ketiga? Isi yang ketiga, selanjutnya kita dapat memanfaatkan penggunaan e-buku iaitu perisian buku dalam bentuk digital yang dibaca menerusi peranti elektronik seperti komputer dan telefon pintar. Walaupun e-buku perlu dibeli, namun kini terdapat banyak e-buku yang boleh dibaca secara percuma menerusi internet. Ya, okey. Maknanya ini merupakan isi yang ketiga. Okey, jadinya dalam untuk karangan rangsangan kamu boleh masukkan 2 isi atau juga 3 isi. Itu saya ulang balik semula. Kamu boleh masukkan 2 isi ataupun 3 isi bergantung kepada isi yang kamu rasa boleh jawab, kamu bagi yang betul-betul kamu tahu isi dia apa. Contoh dia apa. Ingat dalam contoh yang dia beri pun dia banyak, dia bagi contoh. Contohnya apa? Dia bagi contoh peranti telekomunikasi, internet, kemudian dia bagi contoh lagi audio, grafik, kemudiannya telesidang. Okey, kemudian dia bagi pula buku-buku e-buku secara percuma. Jadi sebab tu setiap kali isi mesti ada contoh yang maujud, yang nampak. Okey, jadi sebab tu itu yang baru dikira karangan yang dikira matang lah. Kalau karangan kamu dikira matang, ini akan menyebabkan markah kamu juga akan tinggi. Okey, seterusnya yang akhir sekali penutup. Azril, penutup Azril. Airi. Azril. Azril. Firash.
Firash? Ada ke? Ada ke? Tak ada memang. Ada ke? Nampak ni saya nak katuk boleh kamu kan? Jangan macam tu ke? Okey, Firash. Okey, kamu baca yang penutup. Bukan baca, cuba kamu fikirkan yang penutup yang paling sesuai untuk membalas email kepada Johan ini. Penutup ibu. Penutup. Secara kesimpulannya, okey, selalu dalam penutupnya mesti ada apa? Ayat harapan tu. Okey. Mula-mula kamu kena sebut dulu apa? Tema dulu lah. Mesti sebut tema dulu lah. Kena sebut tema. Lepas sebut tema mesti sebut Cadangan ni tu. ya, betul, cadangan. Lepas cadangan baru kamu masukkan harapan. Okey, itu kamu boleh masukkan peribahasa yang sesuai dan sebagainya lah. Okey. Okey, ada saya beri dalam masa 5 minit. Dalam 5 minit saya nak suruh seorang-seorang baca penutup. Kamu tulis dalam buku nota, buku kerja tu. Saya bagi 5 minit. Cukup ke 5 minit? 10 hari ke? Okey, 10 minit. Okey, saya bagi 10 minit. Okey, 10 minit. Sekarang pukul berapa ya? 12.55 ke? Okey, 12.55. Okey, pukul 1 suku lah. Pukul 1 suku saya panggil balik. 1 suku pula, 1.10. 1.10. 1.10 tu 1 suku lah. Okey, saya panggil. Maknanya saya akan panggil seorang-seorang. Yang pertamanya Firash lah. Alah, okey tu. Okey, cepat-cepat buat. Dalam masa 10 minit. 10 minit pun panjang tu. 5 minit sebenarnya. Okey, tak apalah 10 minit. Okey, lepas tu saya akan panggil. Okey dah, siap dah. Dah 1.10 dah. Okey, mula dengan Aina. Saya cikgu. Okey, kamu baca pendahulu penutup kamu. Kejap cikgu. Sebagai kesimpulan, pendidikan maya memberi pelbagai faedah kepada para pelajar dan guru-guru jika dimanfaatkan sebaiknya. Semua pihak mestilah bijak mengaplikasikan kemudahan sedia ada pada era modernisasi ini demi memajukan negara bagi mengelakkan sudah terhantuk baru tengadah. Semoga pendidikan maya yang berkesan melahirkan generasi baharu yang lebih kompetitif dan berkaliber. Okey, tahniah Aina. Kalau boleh
Tadi kamu masukkan peribahasa satu ya? Ya cikgu. Okey, kalau boleh kamu sebut semua. Tadi kamu sebut ayat yang kedua tu apa? Ayat yang kedua tu. Yang kedua, Ayat yang kedua. semua pihak mestilah bijak mengaplikasikan kemudahan sedia ada pada era modernisasi ini demi memajukan negara bagi mengelakkan sudah terhantuk baru terngadah. Okey. Kalau boleh kamu tambahkan, semua pihak haruslah bekerjasama bagai aur dengan tebing. Baik cikgu. Okey, boleh masukkan. Itu lebih kepada maknanya setiap kali, yang ingat setiap kali kamu masukkan konsep bekerjasama, kamu terus masuk bekerjasama bagai aur dengan tebing. Okey, kemudian kamu sebut kalau apa-apa yang berkaitan dengan kepribadian, lebih kepada sikap, lebih kepada keadaan yang semasa, kamu terus masuk aja peribahasa yang sesuai. Okey, Nabil? Okey, Tania. Aina. Okey, Nabil. Ya, cikgu. Okey, bagi untuk yang kamu buat. Sebagai kesimpulannya, jelaslah bahawa pendidikan maya dapat memberi banyak kebaikan kepada murid-murid dalam sesi pembelajaran. Saya berharap agar semua pihak boleh memberi kerjasama bagai aur dan tebing dalam pembelajaran atas talian agar dapat dijadikan kaedah pembelajaran ini sebagai alternatif yang efektif. Sekian, terima kasih. Okey, bagus. Okey, itu pun boleh diterima. Okey, kalau diikutkan harapan, harapan kita kalau kita konsep kerjasama, harapan kita agar sistem pendidikan negara menjadi lebih tinggi ataupun lebih setaraf dengan negara-negara yang maju dan sebagainya. Okey. Seterusnya Nurul Ashikin. Ya, cikgu. Okey, kamu ya. Okey. Sebagai kesimpulannya, terdapat banyak kemaslahatan yang akan diperoleh melalui pendidikan maya secara berkesan. Semua pihak wajar memberikan sepenuh tenaga dalam menimba ilmu walaupun terperangkap dalam pembelajaran atas talian agar dapat melahirkan insan yang cerdik seperti kancil. Semoga harapan tersebut dapat direalisasikan untuk mencapai kemajuan yang berpanjangan. Okey, boleh tak kamu masukkan peribahasa yang sesuai di situ? Kat mana, cikgu? Yang ayat di bawah sekali. Last ayat apa, cikgu? Yang last, ayat yang last sekali tu. Cuba baca ayat yang last sekali tu. Semoga harapan tersebut dapat direalisasikan untuk mencapai kemajuan yang berpanjangan. Okey, dapat melahirkan pendidikan yang berpanjangan agar kita duduk sama. Saya tak ingat peribahasa tu. Okey, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Lain. Okey, jadi kamu boleh masukkan peribahasa, okey? Okey, cikgu. Okey, baik. Okey, seterusnya. Siapa nak cuba? Adam. Ya, cikgu. Okey, kamu punya. Sebagai kesimpulannya, banyak kelebihan dalam menggunakan pendidikan maya demi menggalakkan pelajar untuk beristiqamah dalam menimba ilmu. Kita mestilah memanifestasikan setiap titisan peluang belajar dan mengajar secara atas talian ini secara mutu. Dengan ini, saya berharap pendidikan maya akan terus diamalkan pada masa yang sesuai agar negara kita berdiri kukuh dalam meniti arus pemodenan. Sekian, Adam. Okey, bagus Adam. Okey, seterusnya. Okey, Sumaya. Sebagai kesimpulannya, terdapat banyak kelebihan apabila melakukan pembelajaran melalui pendidikan maya. Semua pihak haruslah bekerjasama bagai aur dengan tebing dalam membantu pelajar untuk menuntut ilmu. Oleh itu, bersama-samalah kita menyusuri langkah menuju ke arah negara yang lebih maju. Okey, boleh masukkan peribahasa. Okey, masukkan peribahasa yang tadi tu. Agar yang sama naik tadi tu.
Ya, yang sama naik tu agar. Okey, agar kita duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Ya, dengan negara-negara yang maju. Ya, negara-negara maju yang lain. Okey, seterusnya. Siapa lagi nak cuba? Mulia? Ya, cikgu. Okey, boleh Mulia. Sebagai kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluhlah bahawa pendidikan maya mempunyai banyak manfaat kepada masyarakat. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu untuk menambah baik teknologi dan memanfaatkan pendidikan maya dengan lebih efektif supaya kualiti pendidikan di negara kita dapat ditingkatkan dan duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Okey, sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Okey, bagus. Okey, Mulia, okey. Kalai. Halo cikgu, halo. Okey, Kalai boleh cuba. Cikgu, halo cikgu. Cikgu boleh dengar? Halo. Dengar. Saya dengar. Cikgu, halo. Saya dengar Kalai, saya dengar. Astagfirullahaladzim. Cikgu, boleh dengar cikgu? Ya, saya dengar. Okey, sekejap cikgu. Sebagai kesimpulannya, terdapat pelbagai impak positif yang murid-murid boleh diperoleh dengan mengamalkan pendidikan maya. Pihak kerajaan yang bertanggungjawab wajarlah melakukan anjakan paradigma ibarat habis kapak bergantung beliung untuk menambah baikkan sistem pendidikan maya negara sekaligus dapat menarik minat murid-murid. Semoga lembaran ini akan menguatkan iktizam murid-murid untuk menginspirasikan pepatah Melayu, usaha tangga kejayaan. Jaga diri baik-baik di sana ya. Sekian, terima kasih. Okey, Kalai, bagus Kalai. Okey. Seterusnya, ada siapa lagi? Macam sudah. Adlina. Ya, cikgu. Okey, cepat. Tak lawa lah ayat cikgu. Tak apa, tak lawa. Dia lawa di mata saya. Jangan risau. Sebudak tadi kau punya. Sebagai kesimpulannya, sudah jelas bahawa pendidikan maya membawa pelbagai maslahat kepada murid. Oleh itu, murid-murid mestilah menghayati dan memberikan fokus sepenuhnya semasa belajar secara maya. Sesungguhnya kejayaan akademik dapat dicapai kerana hendak Sri Budaya, tidak hendak Sri Budalih. Sekian, terima kasih. Okey, itu masih lagi boleh dibaiki lagi. Okey, Adlina. Boleh bagi baiki lagi. Okey, seterusnya. Novi. Husna. Ya, cikgu. Okey, cepat Husna. Novi macam mana pergi dah? Sebagai kesimpulannya, pendidikan maya dapat memberikan pelbagai impak positif dalam melancarkan lagi proses pembelajaran. Oleh hal yang demikian, pihak sekolah serta ibu bapa perlulah bersinergi demi membangunkan teknologi maklumat supaya dapat dimaksimumkan seiring dengan perubahan zaman kini. Bab kata pepatah, tujuan pendidikan yang paling tinggi bukanlah pengetahuannya tetapi tingkah laku atau perbuatannya. Artinya mempraktikkan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Sekian, terima kasih. Okey, yang pepatah tu betul ke pepatah tu? Dia mutiara kata ke? Jangan sebut pepatah. Kamu sebut apa? Bab kata peribahasa Melayu. Bab kata peribahasa Melayu. Ya, okey. Pasal yang kamu beri tu bukan pepatah. Pepatah dia tak panjang begitu. Dia daripada kata-kata hikmah kan? Jadinya kamu boleh masukkan terus bab kata peribahasa Melayu. Peribahasa Melayu ada berkata. Okey? Faham. Okey, bagus. Okey, ada lagi lain? Siapa lagi? Amir.
Amin, Hakimi. Okey dah tak ada. Ini yang Maya, malas saya ni. Tak nampak. Okey, yang lain. Ada siapa lagi yang nak cuba? Ada siapa lagi nak cuba ke? Firdaus. Firdaus. Saya cikgu. Okey, Firdaus. Oh, saya punya okey. Tak apa ke cikgu kalau tak hebat cikgu? Tak apa. Kita belajar daripada kosong kepada 10. Okey? Apa kita belajar? Sebagai kesimpulannya, terdapat banyak kelebihan daripada pendidikan maya ini. Dengan alternatif ini, murid bukan sahaja tidak ketinggalan dalam pembelajaran, malah mereka juga dapat belajar dengan selesa di rumah. Ini merupakan serampang dua mata bagi mereka. Semoga semua pihak dapat memberikan kerjasama dan komitmen yang bagus untuk memajukan pendidikan maya di Malaysia. Ayat yang akhir tu ulang maksudnya? Semoga semua pihak dapat memberikan kerjasama, komitmen yang bagus untuk yang memajukan. Yang bagus tu yang apa? Yang komitmen yang bagus. Komitmen yang bukan yang bagus, yang apa? Komitmen yang apa cikgu? Yang tinggi. Yang tinggi. Komitmen tinggi. Yang tinggi. Bagi memajukan lagi pendidikan maya di Malaysia. Okey. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Firdaus. Okey dah tu. Okey, seterusnya ada lain. Ada dia lain ke? Okey, sekarang dah pukul 1.20, 1.24 dah 25. Okey, sekarang sepatutnya kelas offline kan? Okey, untuk kelas offline, okey, kamu lihat buku DNA. Okey, buku DNA muka surat muka surat 35. Okey, kamu lihat muka surat 35. Okey, muka surat 35 tu, okey, saya nak kamu balas email Roslan ya. Kamu balas email Roslan. Kemudiannya kamu buat dalam buku karangan anda. Okey, ada soalan? Cikgu. Saya. Maksudnya nama saya Zalinah lah. Ya. Nama kamu Zalina. Ataupun kamu nak ubah dia punya email tu. Boleh ke? Okey. Boleh. Kalau boleh kamu tukarlah daripada tu email kamu kepada kawan kamu. Siapa yang kamu nak berikan email tersebut. Okey? Okey, ada soalan? Ada soalan yang email dengan daripada dengan kepada ni, okey, kalau kamu nak kekalkan boleh, kalau kamu nak gunakan email kamu pun boleh, tak ada masalah. Cuma yang pentingnya daripada maknanya sekarangnya Roslan dia memberi email kepada Zalina. Maknanya Zalina ini akan menjawab, betul? Membalas. Ya, menjawab atau membalas. Maknanya dalam email yang kamu akan buat, kamu akan sebut daripada Zalina kepada Roslan lah. Okey? Okay, ada soalan? Okey, ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, Kamal boleh baca doa lah. So, kita baca doa, jadi kamu boleh buat latihan. Kamu boleh buat latihan dalam buku karangan selepas ni. Okey, Kamal. Dia baca doa, Kamal. Okey, cikgu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hasyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara.
اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, taqabbalallahu minkum minkum taqabbalallahu. Okey, terima kasih Kamal. Okey, yang lain tu selepas ni jangan tutup buku. Lepas ni jangan tutup buku lah ya. Lepas ni kalau boleh terus ambil buku latihan, buku karangan dan bolehlah menyiapkan latihan yang saya beri dan masuk buat dalam buku karangan. Okey. Okey, baik. Assalamualaikum semua. Cikgu, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Okey, sama. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.